Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya UMNO Taring Sokongan PAS hilang arah. Kenapa saya membuat pencerahan ini? Karena kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh Presiden UMNO semalam, yang mana Presiden UMNO mengatakan bahwa UMNO menarik sokongan serta-merta untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini adalah kenyataan daripada Presiden UMNO. Tetapi Presiden PAS pula mengatakan bahawa PAS mempertegaskan sokongan sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, termasuklah sokongan tidak berbelah bagi sekalian 18 Parlimen PAS. Ini kenyataan Presiden PAS. Jadi dia ada pencanggahan di sini dan kita tahu bahawa bila PAS menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bermakna UMNO nak keluar, dah tidak ada lagi lah kena-mengena dengan MN mereka ni, mufakat nasional mereka yang mereka laung-laungkan sampai menangis air mata darah dahulu ni. Jadi apa yang berlaku ni juga, kalau kita lihat kenyataan dah dikeluarkan oleh Presiden UMNO, dan hari ini kita tengok masih tidak nampak bahawa ahli Parlimen UMNO yang ada dalam kerajaan menarik diri dalam menyokong kerajaan yang ada hari ini. Malah kita tahu bahawa timbalan Perdana Menteri daripada UMNO dilantik, dan juga Menteri Kanan Pertahanan juga dilantik daripada UMNO, iaitu kita tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri dinaik sebagai timbalan Perdana Menteri, dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Samudin. Jadi kita nak lihat sebagai rakyat bahawa betulkah pemimpin UMNO ini pentingkan rakyat? Kalau pemimpin UMNO hari ini pentingkan rakyat, maka mereka akan menarik sokongan serta-merta mengikut ketua mereka. Jika mereka tidak pentingkan rakyat, mereka memang mementingkan kuasa untuk diri sendiri, untuk tembolok sendiri, maka kita akan lihat bahawa pemimpin UMNO tidak akan berganjak sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini. Kerana semalam kita dah tahu bahawa Presiden dia dah umumkan, bermakna kalau mereka sanggup melawan apa yang Presiden mereka sudah umumkan, ini bermaksud bahawa pemimpin UMNO yang ada hari ini pemimpin yang tak boleh dipakai oleh rakyat. Mereka hanya pentingkan diri mereka sendiri. Dan untuk PAS pula nak mempertahankan kerajaan yang ada hari ini, bahawa mengatakan kerajaan ini seolah-olah kerajaan yang mereka bentuk daripada mandat rakyat. Pada pandangan saya pula, PAS ini sudah mabuk dengan kuasa, kerana PAS tidak ingat bahawa mereka telah merampas hak daripada PH. Kerajaan yang ada hari ini adalah rampasan kuasa yang kamu orang dah ambil daripada PH. Kita lihat, UMNO dah kalah, Barisan Nasional dah kalah. Macam mana hari ini boleh pula mereka duduk dalam kerajaan, dan kamu orang semua boleh duduk dalam kerajaan, sampai boleh jadi timbalan Perdana Menteri, boleh jadi menteri, boleh jadi Perdana Menteri. Ini adalah sesuatu yang ganjil dan pelik berlaku dalam Malaysia ni. Orang yang kalah bertanding dalam pilihan raya boleh menjadi pemimpin negara dengan cara tebuk daripada pintu belakang. Ini adalah satu yang sangat menjijikkan dalam politik, yang mana kalau kita rakyat lihat begini, kalau kita sokong parti ini, tiba-tiba besok sepatutnya parti ini memerintah, tapi sebaliknya parti yang kalah boleh memerintah. Ini adalah satu yang lebih baik kerajaan yang ada hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, letak jawatan secara kehormat, serah balik kepada PH. Ini yang betul. Serah balik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia yang sepatutnya layak untuk memimpin negara yang ada hari ini. Setiap kali ada masalah seperti ini, kita akan lihat pertambahan kes COVID ini mengikut pula. Seolah-olah COVID ini tahu bila kita ada masalah politik dalam negara, dia meningkat. Jadi macam ni, sampai bila kita punya negara ni akan berada dalam keadaan yang menyenangkan rakyat? Mereka sedap-sedap boleh ke sana kulu kile. Lagi juga, kalau kita lihat hari ini pertambahan kes yang mendadak naik ini,
Silap-silap besok dia kata kita tunda dululah sidang parlimen sebab kes terlampau banyak pula. Kemungkinan boleh berlaku seperti ini. Tapi saya harap mereka tidak ada alasan ini. Kalau betul kawasan Selangor, kawasan KL tu penuh dengan COVID besok, kau tutup semua sekali tu, kau pergi buat tu sidang parlimen dekat Dewan Rakyat negeri mana-mana. Bukan tak boleh pakai. Tak boleh bersidang kah? Negeri yang tak ada COVID ni. Perlis ke, mana lagi negeri yang kurang. Pergi buat persidangan dekat sana. Jangan jadikan alasan. Menteri boleh kulu kele. Ni dalam keadaan seperti ini. Kita tengok. Hari ini perjumpaan menteri. Boleh mereka lakukan. Kenapa? Apabila nak buat sidang Dewan Rakyat semua tak boleh? Apa alasan mereka ni? Ini yang berlaku kita lihat sebagai rakyat hari ini. Dan kita lihat apa yang diumumkan oleh Presiden UMNO semalam juga. Dia mengatakan bahawa mereka nak Perdana Menteri yang ada hari ini supaya letak jawatan. Dan berharap boleh diganti dengan pimpinan lain. Kalau Perdana Menteri ini letak jawatan sekarang, UMNO kata tarik sokongan. Tetapi tidak mahu PH dan DAP memerintah, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, tidak ada masalah pada saya. Yang paling penting, kamu tarik sokongan hari ini, sidang parlimen dibuka, Dewan Rakyat menentukan. Ini bukan kehendak ataupun sokongan, bukan daripada UMNO, bukan daripada PAS, bukan daripada Bersatu. Sokongan yang ada dalam PH, MP-MP yang ada dalam PH, MP-MP yang nak menyokong PH, ini adalah daripada mandat rakyat. Bukan daripada Presiden UMNO, bukan daripada Presiden PAS, bukan daripada Perdana Menteri. Semua mereka yang jadi MP ini pun hasil daripada mandat rakyat. Tetapi bezanya, kerajaan yang ada hari ini mengkhianati mandat rakyat. Ini bezanya. Jadi, apa yang berlaku ini, kalau menurut saya, tidak ada masalah. Kalau Presiden UMNO kata, yang penting tidak menyokong PH, tidak menyokong PKR, tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, no hal. Buka sidang parlimen, UMNO dah tolak tarik sokongan, maka sidang parlimen dibuka, buatlah undi tidak percaya. Maka kita tahulah nanti siapa yang dapat undian. Tidak ada isu di situ. So, yang paling penting, UMNO tarik sokongan. Itu paling penting. Buktikan. MP-MP UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini, buktikan kamu pentingkan rakyat. Kalau pemimpin UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini pentingkan rakyat, mereka akan tarik sokongan serta-merta mengikut kehendak presiden mereka. Dan kalau mereka tidak menarik sokongan, bermakna mereka juga telah melakukan kesalahan kepada pemimpin mereka sendiri, yaitu presiden dia. Dan kita dah tahu bahawa pemimpin inilah yang pentingkan diri mereka sendiri. Sebab itu, dulu waktu pengkhianatan ni mereka beria-ia untuk bergabung dengan Bersatu, bergabung dengan PAS, bergabung dengan geng Sekito yang melompat tu untuk bentuk kerajaan yang ada hari ini. Jadi ini adalah sesuatu yang telah terjadi hari ini, yang mana kumpulan mereka ini dah menjadi satu kumpulan yang mana rakyat dah tahu waktu pilihan raya nanti, inilah geng dia yang mengkhianati mandat rakyat, dan kita rakyat boleh menjalankan kerja kita dengan memangkah undi. Ini adalah yang kita lihat hari ini. So, seperti mana yang kita tahu juga, yang mana saya perkatakan tadi, PAS pula dengan menggelabah, menggelupur dia, mengatakan nak menyokong presiden nak menyokong Perdana Menteri yang ada. PAS harus sedar, PAS cuma ada 18 kerusi. Sokongan untuk menjadikan kerajaan itu, kalau tanpa GPS Sarawak yang membantu untuk menjadikan
kerajaan yang dikatakan PAS ini, kerajaan Melayu Islam nih, tobat-tobat tak dapat. Kamu orang pemerintah hari ini, tidak payah nak ego. Saya terus terang, saya sebagai rakyat, saya nak sound saja kepada pemimpin PAS. Sedar sikit bahawa sokongan kamu yang ada hari ini sebagai kerajaan, tanpa daripada MP daripada Sarawak tu, yang kamu kata kerajaan Melayu Islam itu MP Iban, MP Bidayuh, MP Kenyah, Kayan, ada dalam GPS itu yang membantu kerajaan kamu untuk menjadi yang kamu katakan hari ini. Tidak payah nak sombong, tidak payah nak angkuh, jual isu agama, jual isu bangsa dalam politik. Berpolitik secara matang, gentleman. Menggunakan hujah-hujah politik. Kalau aku jadi YB, aku mau buat nih, aku mau buat projek ini, aku nak bangunkan ini. Ini sepatutnya. Bukan kita jadi bila nak bertanding, wah ini orang nih, ini parti nih, dia cuma seperti ini, seperti itu. Apa benda dah? Janji yang pas janjikan kosong semua, tak ada. Cakap nak hapus PTPTN, cakap nak hapus GST, SST. Hari ini hutang negara bertambah banyak. Belum cerita nak hapus. Kalau hapus, kepala ke bawah, kaki ke atas lah jawapannya. Ingat nak memerintah tu, ingat senang-senang. Siapa ada pemimpin PAS yang hebat dalam kewangan? Seperti Datuk Seri Ibrahim. Tak ada. Tak payah cerita. Pemimpin-pemimpin yang boleh diharap sekarang ni, secara jujurnya, ada dalam PKA, DAP dan Amanah. Ini hakikat. Saya tak kata parti PH ni 100% bagus. Satu tandan memang ada juga yang buruk. Tapi yang boleh diharap untuk memerintah hari ini, untuk mengambil alih kerajaan yang ada hari ini, membentuk satu gabungan yang boleh menjadikan kembalinya Malaysia ini ke arah yang agak baik. Tidak ada lain lagi kalau kita tidak memilih PH. Jadi tidak perlulah nak ego sangat. Sedar sikit. Kerajaan yang terbentuk hari ini, GPS itulah yang jadi masternya. Kalau GPS itu tidak menyokong, maka jatuhlah kerajaan. Ini kalau UMNO keluar, sudah jatuhlah kerajaan. Berapa saja kerusi mereka. Tapi yang part-part lain, teknikal lain, saya tak nak cerita lah. Cukup sekadar di sini dulu dan sekian, terima kasih.